Kak, minggu depan hari jadi ibu. Kita nak beli apa ya untuk ibu? Kakak rasa kalau beli beg pun okey juga. Oh, bagus juga idea tu. Nanti saya cari dekat Shopee. Apa ni? Kakak, ni apa? Inilah namanya peratus. Oh, maksudnya macam mana? Okay, peratus ni maksudnya suatu kuantiti per 100. Okay. Okay, cuba bayangkan kalau kita ada 100 kotak dan kita lorekkan 35 bahagian, berapa pecahan yang mewakili kotak dilorek tu? 35/100? Ya, jadi jika suatu kuantiti perkan dengan 100, maka kita boleh tulis peratus. Jadi, 35/100 adalah sama dengan 35%. Oh, faham. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi murid-murid. Hari ini bersama dengan Cikgu Syazana, kita akan belajar mengenai pecahan dan peratus. Okey, macam awal-awal video tadi, telah diterangkan bahawa peratus adalah bersamaan dengan per 100. Okey. Jadi, jika diberikan 14%, okey, macam mana kita nak tukarkan kepada pecahan? Kita salin je balik 14, tapi kita buat per 100 kerana peratus adalah per 100. Jadi 14% dan 14/100 mempunyai nilai yang sama, iaitu nilai yang setara. Okey, macam mana kita nak tukarkan peratus kepada pecahan? Kita tengok contoh yang pertama. 3%. Macam mana kita nak tukarkan 3% kepada pecahan? Yang pertama sekali, untuk pecahan, kita kena pastikan bahawa nombor sesuatu kuantiti itu adalah per 100. Jadi, kita boleh tuliskan 3% bersamaan dengan 3/100. Okay. Bagaimana pula sekiranya diberikan contoh 20%? Okay, macam tadi, kita tukarkan menjadi per 100, iaitu 20/100. Okay, tapi kat sini, 20/100 ni kita boleh permudahkan lagi. Kita boleh kecilkan lagi. Jadi kita tengok, 20 dan 100 kedua-duanya mempunyai digit sifar di hujung. Iaitu pada nombor 20 dan pada nombor 100. Jadi kita potongkan digit sifar tu. Okay, kita potong kosong atas dan kita potong kosong bawah. Kosong pada pengangka dan kosong pada penyebut. Dan kita akan dapat 2/10. Tetapi tetap 2/10 ini masih boleh dipermudahkan. Jadi kita bahagikan kedua-duanya dengan nombor 2. Jadi 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. 10 bahagi 2 kita akan dapat 5. Okey, kita tengok contoh lain. Contoh seterusnya, 65%. Macam mana nak ditukarkan kepada pecahan? Kita akan tulis 65%/100. Okey, boleh dipermudahkan lagi tak? Boleh dengan cara bahagikan kedua-duanya, penyebut dengan pengangka, dibahagikan dengan nombor 5. Jadi kita akan dapat 65 bahagi 5 sama dengan 13. 100 bahagi 5 sama dengan 20. Jadi ini adalah jawapan akhir kerana tidak boleh dipermudahkan lagi. Okey. Cuba tengok soalan D. 42%. Cuba kamu pausekan dulu video ini dan cuba jawab soalan tersebut. Bagaimana hendak menukarkan 42% kepada pecahan? Baik, 42% kalau kita nak tukarkan kepada pecahan, cara yang sama, kita akan tulis 42/100. Tapi, kita semak dulu. 42/100 ni boleh dikecilkan lagi ataupun tidak. Boleh dipermudahkan lagi ataupun tidak. Jadi, boleh dengan cara
bahagikan dengan nombor 2. Okay. Jadi 42 bahagi 2 kita akan dapat 21. 100 bahagi 2 kita akan dapat 50. Okay. Sekarang cikgu nak fokuskan cara menukarkan pecahan kepada peratus pula. Tadi kita belajar peratus kepada pecahan. Sekarang kita akan belajar mengenai cara nak menukarkan pecahan kepada peratus. Okay, diberi contoh yang pertama. A. 23 per 100. Macam tadi cikgu cakap, bila kita nampak per 100, dia adalah sama dengan peratus. Jadi kita tulis je balik. 23 per 100 bersamaan dengan 23 peratus. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh kedua, 21 per 50. Tapi penyebutnya bukan 100. Macam mana kita nak tukarkan 21 per 50 ini menjadi peratus? Okay. Disebabkan itu, kita kena tukarkan penyebutnya menjadi 100. Kita kena tukarkan 50 tu menjadi 100. Okey, tengok sini. Cikgu nak sharekan beberapa tips untuk menukarkan penyebut kepada 100. Okay. Nombor 1. 1 per 2. Pertama sekali kita kena tengok penyebut. 1 per 2 penyebutnya ialah nombor 2. Nombor 2 bukan 100. Jadi macam mana kita nak tukarkan penyebutnya menjadi 100? Kita perlu darabkan dengan 50. Jadi kita akan dapat 1 darab 50, 50. Dan 2 darab 50, 100. Jadi bila kita dah nampak 50 per 100 kita perlu tukarkan menjadi peratus. Jadi 50 per 100 bersamaan dengan 50 peratus. Okay, ini adalah bagi penyebut-penyebut lain lah yang boleh ditukarkan kepada 100. Contohnya penyebut 4. Penyebut nombor 4 bila didarabkan dengan 25 kita akan dapat 100. Sama dengan penyebut nombor 5. Penyebut nombor 5 apabila didarabkan dengan 20 dapat 100. 10 apabila didarabkan dengan 10 akan dapat 100. 20 didarabkan dengan 5 akan dapat 100. 25 didarabkan dengan 4 akan dapat 100. Dan 50 darab 2 akan dapat 100. Jadi kamu tengok contoh-contoh di tips menukar penyebut kepada 100 ini. Okay. Apabila kamu jumpa penyebut yang sama seperti ini, sama ada nombor 2, nombor 4, nombor 5, nombor 10, nombor 20, nombor 25 dan nombor 50, kamu perlu darabkan dengan yang berwarna merah ini sahaja untuk dapatkan penyebut 100. Makna kata, kalau 1 per 4 ini kita darabkan dengan 25, kita akan dapat 25 per 100. 25 peratus. 1 per 5 darabkan dengan 20, kita akan dapat 20 per 100 bersamaan dengan 20 peratus. 1 per 10 darab dengan 10 akan dapat 10 per 100, 10 peratus. 1 per 20 didarabkan dengan 5 pada pengangka dan penyebutnya, kita akan dapat 5 per 100 bersamaan dengan 5%. 1 per 25 darabkan atas dengan 4, darabkan bawah dengan 4, kita akan dapat 4 per 100 bersamaan dengan 4%. Dan akhir sekali, 1 per 5 kita darabkan atas dengan nombor 2, kita darabkan penyebutnya dengan nombor 2, kita akan dapat 2 per 100 bersamaan dengan 2%. Jadi kita tengok balik pada soalan B. Pada soalan B, 21 per 50. Macam mana kita nak tukarkan kepada peratus? Dengan cara, kita tengok yang mana penyebutnya 50. Okay, yang ni penyebutnya 50. Cara nak tukarkan kepada 100 adalah dengan mendarab nombor 2. Jadi kita darabkan 50 dengan 2. Darabkan 50 dengan 2. Bila penyebut darab dengan 2, pengangka juga perlu didarabkan dengan 2. Jadi kita akan dapat 21 darab 2 per 50 darab 2 akan dapat 42 per 100. Bila kita dah nampak per 100 ni, kita boleh tukarkan terus kepada peratus. Jadi inilah jawapannya, 42%.
Okey, baiklah. Itu sahaja yang cikgu nak ajar untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham bagaimana kita nak menukarkan peratus kepada pecahan dan pecahan kepada peratus. Okey, cikgu juga ada sediakan permainan untuk kamu untuk menguji kefahaman kamu mengenai pertukaran peratus dan pecahan, dan cikgu juga telah menyediakan lembaran kerja untuk kamu lakukan. Okey, cikgu harap kamu semua boleh memberi kerjasama untuk melakukan latihan ini supaya kamu lebih faham tajuk peratus dan pecahan. Itu sahaja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.